Seterusnya kita ikuti lintas langsung dari RTM Sabah bersama dengan Anesia Dulus. Silakan Anesia. Baik, terima kasih Dilaila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis Sabah akan memberi tumpuan kepada 11 kawasan panas yang sering berlaku kemalangan jalan raya dalam Ops Selamat 2019 sempena Hari Raya Aidilfitri yang bermula semalam hingga 12 Jun depan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Omar Haji Mamah berkata, Ops Selamat itu dilancarkan sebagai langkah mengurangkan jumlah kemalangan dan memastikan kelancaran lalu lintas di kawasan berkenaan melibatkan jarak lebih 333 km di semua jalan persekutuan di seluruh daerah di Sabah. Omar optimis dengan penyertaan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, Jabatan Siasatan Jenayah dan Jabatan Pencegahan dan Keselamatan Komuniti, kadar kemalangan jalan raya akan dapat diturunkan serta melancarkan lalu lintas sepanjang perayaan. Moto Ops Selamat pada kali ini ialah rumah selamat sampai ke destinasi. Mana dia, kan? Kita bukan sahaja selamat semasa berada di jalan raya, tetapi juga rumah yang kita tinggalkan, harta benda yang kita tinggalkan juga akan berada dalam keadaan selamat. Datuk Omar ditemui media selepas melancarkan Ops Selamat peringkat Polis Kontingen Sabah di Kota Kinabalu. Ops kali ini melibatkan lebih 800 anggota polis di seluruh negeri. Sementara itu, Ibu Pejabat Polis IPD daerah Papar turut melancarkan Ops Selamat 15 bagi daerah tersebut semalam. Risalah kesedaran turut diedarkan kepada pengguna jalan raya di sekitar daerah berkenaan bagi memastikan mereka peka dengan keselamatan. Sama-sama kita memberi semangat kepada semua orang yang masyarakat yang balik kampung supaya berhati-hati ketika memandu di jalan raya semasa pulang balik ke kampung. Halimah ditemui media selepas menyempurnakan majlis pelancaran Ops Selamat 15 daerah Papar di Papar. Operasi melibatkan 35 pegawai dan anggota itu dijalankan sejak semalam sehingga 12 Jun ini. Umat Islam di negeri ini perlu menonjolkan sikap dan tingkah laku yang berlandaskan ajaran Islam sebenar bagi mengelak terjebak dengan pemikiran ekstrim. Pada masa sama, ia dapat menjauhkan masyarakat Islam daripada terpengaruh fahaman yang boleh memesongkan akidah dan pegangan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal berkata, umat Islam yang mengamalkan ajaran Islam sebenar juga mampu menjadi contoh terbaik kepada keharmonian serta keutuhan perpaduan. Beliau menyatakan demikian semasa berucap dalam majlis berbuka puasa bersama rakyat di Masjid An-Nur Tuaran. Seramai 75 murid dari sekolah agama negeri di seluruh daerah Tuaran menerima sumbangan wang tunai daripada Pusat Zakat Sabah. Majlis ini turut diimarahkan dengan tazkirah Ramadan yang disampaikan penolong pengarah kanan bahagian pentadbiran wilayah dan daerah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Ustaz Awang Juri Awang Tahir. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau dan Ketua Penyelaras Parti Peribumi Bersatu Malaysia PPBM Negeri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Malaysia dan Australia telah melalui pelbagai transformasi sejak Perang Dunia Kedua yang berlaku lebih 70 tahun lepas. Bagaimanapun, Pesuruhjaya Tinggi Australia di Malaysia, Andrew Goleszynowski berkata kedua-dua negara berkenaan mempunyai hubungan dua hala yang dibentuk hasil daripada pengalaman peperangan yang tidak dapat dilupakan. Menurut Andrew, hubungan baik sedia terjalin ini akan terus diperkukuh terutama dalam aspek diplomatik, pelancongan dan pendidikan. Dalam aspek pelancongan, Andrew menjangkakan jumlah pelancong Australia ke Sabah akan terus meningkat terutama semasa sambutan hari memperingati mangsa Perang Dunia Kedua disandarkan. Tambah beliau, pihaknya juga turut menitik beratkan perkembangan aspek pendidikan di antara kedua-dua negara. Education is very important. We have a number of education links here. The teaching of English is one of the projects that we want to build on. Another one is we have a pre-service teacher exchange which we would like to develop. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS Kota Kinabalu.
Kunjungan bertujuan membincangkan mengenai hubungan dua hala antara Australia dan Sabah yang boleh dibangunkan demi manfaat kedua-dua pihak. Dalam majlis berasingan, Andrew turut mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Ini merupakan kunjungan kedua beliau terhadap Tun Dr. Haji Johar. Kunjungan bertujuan mengeratkan lagi hubungan kedua-dua negara khususnya Sabah dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi, pelancongan dan kebudayaan. Majlis Daerah Lahadatu MDLD diarahkan supaya mengambil tindakan serta-merta bagi membersihkan longkang tersumbat sehingga mengakibatkan air kumbahan bertakung di Pasar Malam dan Bazar Ramadan di Taman Aman 3 Lahadatu. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Jaujan Sambakong berkata aduan orang ramai sejak 4 hari lalu berhubung masalah itu menyebabkan beliau terpanggil melihat sendiri keadaan di kawasan terbabi. Menurut Datuk Haji Jaujan yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, longkang di kawasan hadapan pasar malam berkenaan kelihatan tersumbat oleh sisa-sisa makanan dan sampah sarap disebabkan ketiadaan penyelenggaraan sehingga apabila hujan air tidak dapat mengalir ke tempat yang sepatutnya. Yang bazar ni carikan tempat buat sementara pasal kita tengok tempat yang ADN apa tu sudah sumbat di situ. Tidak ada maintenance. Itu yang kita galakkan setiap restoran ni ada perangkap tu kan. Ada perangkap baru dilepaskan ke parit. Bola berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa meninjau kawasan Pasar Malam dan Bazar Ramadan Taman Aman 3 di Lahadatu. Tambahnya keselamatan dan kesihatan peniaga serta pembeli perlu diutamakan terlebih dahulu bagi mengelak berlaku sebarang masalah yang boleh memudaratkan kesihatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sabah mencatatkan 80% kebakaran di negeri ini berpunca daripada elektrik. Pengarahnya Kamarul Zaman Malik Abdullah berkata ia berikutan pengguna melakukan penyambungan dan penggunaan peralatan yang tidak mematuhi piawaian. Justru Kamarul Zaman meminta masyarakat agar tidak menggunakan peralatan yang tidak mematuhi piawaian ditetapkan Suruhanjaya Tenaga. Dan ini musim perayaan selalunya mereka memerlukan lebih banyak tenaga elektrik dan akan menyambung sambungan-sambungan yang tidak sepatutnya. Ini coba elakkan kerana akan berlaku overload dan ini akan menjadi aking dan menjadi penyebab kebakaran. Beliau ditemui media dalam majlis berbuka puasa bersama pengarah JBPM Sabah di Balai Bomba dan Penyelamat Keningau. Menurutnya, anggota JBPM Sabah siap siaga menjelang Aidilfitri bagi menangani insiden membabitkan kebakaran dan kerja-kerja penyelamatan. Dalam perkembangan lain, Kamarul Zaman memberitahu Balai Bomba daerah kecil Suk dijangka beroperasi sepenuhnya penghujung Jun ini. Seramai 33 anggota yang akan ditempatkan di balai berkenaan kini sedang menjalani latihan di Balai Bomba dan Penyelamat Keningau. 80% daripada anggota tersebut terdiri daripada kalangan penduduk setempat yang diserap sebagai pegawai bomba bantuan. Sabah mencatat sebanyak 310 kes kematian akibat kemalangan jalan raya daripada 18,001 kes kemalangan yang dilaporkan tahun lalu. Daripada jumlah itu, 7 daerah mencatat kemalangan maut tertinggi. Antaranya Kota Kinabalu 35 kes, diikuti Tawau 34 kes, Lahadatu 27 kes, Kota Marudu 21 kes, Keningau 20 kes serta Ranau dan Pinampang masing-masing 19 kes. Sehubungan itu, Pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah Datuk Haji Abdul Muiz Picho berharap statistik tersebut dapat dikurangkan ke tahap paling rendah hasil usaha bersepadu dan rondaan di laluan yang dikenal pasti sebagai kawasan panas. Kita senantiasa bekerjasama dengan pengawal-pengawal keselamatan, baik ada trafik, JPJ dan sebagainya. Dan memang dalam perayaan seperti ini, terutama Hari Raya Aidilfitri, mereka memang senantiasa menjaga di mana-mana hotspot memang yang tempat-tempat kemalangan. Datuk Haji Abdul Muiz menyatakan demikian selepas melancarkan kempen keselamatan jalan raya sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri 2019 peringkat negeri Sabah di Tawau. Sementara itu, Pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR Sabah, Janet David berkata pihaknya akan terus mempergiat kempen sedemikian bagi memastikan pengguna jalan raya peka dengan keselamatan serta memahami faktor penyumbang kemalangan. Ini melibatkan pemandu-pemandu yang balik daripada daerah-daerah. Kalau tidak alert dengan perubahan penyelenggaraan jalan ni, kemungkinan itu salah satu yang menyumbang kemalangan. Selain perubahan struktur jalan raya, peningkatan jumlah kenderaan juga turut menjadi penyumbang kepada kemalangan jalan raya.
Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK dan ketua-ketua adat di negeri ini diingatkan turun padang mendekati rakyat tanpa mengira fahaman politik. Ini bagi memastikan mereka yang memerlukan bantuan mendapat pembelaan sewajarnya di bawah kerajaan hari ini. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Rasinin Kautis turut mengingatkan pemimpin MPKK dan ketua adat yang dilantik supaya lebih proaktif dan dapat menyebarluaskan pelbagai dasar kerajaan dengan jelas agar tidak mengelirukan rakyat. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Majlis Penyampaian Watika Pelantikan MPKK Dun Liawan dan Bingkor di Keningau. Dalam majlis ini, seramai 81 MPKK dan 12 ketua kampung menerima watikah pelantikan masing-masing. Sebanyak 1,200 bungkusan bubur lambu diagihkan sempena program memasak dan pengagihan bubur lambu di sekitar Jalan Tuaran, Masjid Keramat dan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Pengajurannya bertujuan mengimarahkan bulan Ramadan sekaligus dapat mengukuhkan ukhuwah sesama masyarakat. Majlis agihan yang bermula sekitar pukul 3 petang ini disertai Pembantu Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Nur Azlina Arif dan Pengarah Jabatan Hak Ehwal Wanita Jehwa Sabah Mastura Syamra. Bersama-sama memasak bubur lambu dan seterusnya mengedarkan ke masjid-masjid yang terpilih. So, sudah tentu aktiviti ini adalah untuk mengimarahkan lagi budaya kita bersedekah sesama kita. Bercakap kepada pemberita selepas program tersebut, Nur Azlina berharap tradisi sumbangan bubur lambu kepada orang ramai ini akan terus dikekalkan pada masa akan datang. Acara ini merupakan anjuran Jehwa Sabah dengan kerjasama Pertubuhan Bukan Kerajaan Wanita sekitar Ibu Negeri dan Syarikat Adabi. Dalam majlis berasingan di Jabatan Penjara Negeri Sabah Kota Kinabalu, Pengerusi Pertubuhan Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Anak Sabah MAS Suhaimi Bunag menyerahkan bantuan wang tunai RM1,500 kepada Timbalan Pengarah Penjara Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, penolong kenan Komisioner Penjara Rosman Norman. Dalam pada itu, Pengarah Penjara Pusat Kota Kinabalu Zulkifli Abdul Manah yang ditemui pemberita turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada pihak MAS atas sumbangan yang diberikan dan berharap lebih ramai pihak tampil melaksana program seumpama. Majlis berbuka puasa ini turut disertai 110 penghuni penjara pusat Kota Kinabalu seterusnya menunaikan solat maghrib, isyak dan solat sunat tarawih berjemaah. Baik, sekian berita dari Sabah pagi ini. Kami dari RTM Sabah ingin mengucapkan Kotobian Tarau Tagayo Do Keamatan. Kembali kepada Dilaila dan Kasapuri. Silakan.